Okey. Sebelum tu kita akan buat kuis sikit. Okay, saya akan sharekan ni untuk kamu jawab. Okay, boleh klik yang link saya bagi untuk share tu. Okay, masuk, lepas tu siapa boleh masuk tolong jawab. Tandakan right atau pangkah. Kalau betul right, kalau salah pangkah dekat kotak yang disediakan. Okay, siapa yang dah masuk tu boleh tanda satu soalan. Mana-mana? Soalan satu atau dua? Tandakan right untuk betul, tandakan pangkah untuk salah. Boleh? Boleh tandakan? Boleh tandakan? Yang dah masuk ni, tandakan? Siapa yang tak boleh masuk, boleh tulis dekat mesej soalan satu apa? Betul. Tekan betul. Soalan dua apa? Betul. Tekan betul. Yang boleh masuk, sila masuk. Dan tandakan right. Boleh ke? Ada yang dah jawab dah. Soalan satu salah. Soalan dua betul. Okey. Dalam mesej, yang lain jawab dalam mesej. Okey, Maisarah kata salah betul. Lagi. Elaborasi Nadia. Lagi. Aiman. Rati. Nah, dia kata salah betul. Pertama salah, kedua betul. Sama je jawapan ni. Lagi. Aiman elaborasi. Yang jawab ni Zeri Salah betul. Sama juga. Aiman? Aiman jawab apa? Aiman ada? Okay, kita tengok jawapan dia. Yang pertama, dia beri graf P. Lepas tu ada rajah 1. Rajah 1 adalah subgraf bagi graf P. Okay, semua jawab salah ke? Semua orang jawab salah. Kenapa salah? Saya boleh bagi tahu kenapa salah? Kenapa salah? Tepi dia tak sama. Ya, tepinya tak sama. Mana tepinya tu? Yang dekat P ni kan. Okay, memang dia PQ, garisannya betul. Dia punya bucu pun betul, PQ. Okay, tapi nama tepi tu, P tu salah, tak sama. Jadi dia adalah salah. Okay, betul semua, bagus.
Okey, yang kedua. Rajah 2 adalah pokok, betul. Kenapa betul? Kenapa betul? Apa syarat pokok? Syarat pokok apa? Graf muka. Bucu lain tapi lain. Ya ke? Betul tu lain tapi mesti apa? Lagi. Dah betul tapi tak tepat lagi. Bucu lain tepi lain lagi. Bilangan dia, bilangan. Bilangan dia macam mana? Bilangannya? Macam mana? Bilangan tepi sama dengan bilangan busur tolak 1. Betul. Tepinya tu mesti kurang satu daripada bilangan bucu. Okay, kita tengok yang ni. Bucunya 1, 2, 3, 4, 5. Ada bucu 5. Ya. Bucunya 5. Jadi tengok tepi dia. Garisan. 1, 2, 3, 4. Tepinya ada 4. Kuranglah kan? Kurang. Satu daripada bucu. Jadi betul. Okey, bagus semua. Itu nak kaji je. Ingat lagi lah kan? Okey. Ni kita masuk seterusnya. Okey, graf pemberat. Namanya graf pemberat. Cuba kau tengok muka surat 141. 141. Contoh 13. Tengok contoh 13. Tengok graf dia tu. Rajah di bawah menunjukkan satu graf tak terarah. Ya, sebab apa tak terarah? Sebab tak ada tanda anak panah. Dan berpemberat. Berpemberat. Apa berpemberat tu? Cuba kita tengok graf dia. Apa beza dengan graf sebelum ni? Apa dia berpemberat? Kamu rasa apa? Apa dia graf pemberat yang kamu nampak daripada graf tu? Bagi tahu. Bezanya dengan sebelum-sebelum ni. Nak bagi tahu dalam mesej boleh. Nak lukis dalam Jamboard tu boleh. Apa bezanya dengan sebelum ni? Boleh je. Nak bagi tahu dekat voice pun boleh. Okay, apa dia? Apa yang kamu nampak beza kat situ? Dengan graf sebelum ni. Pokok, subgraf, lagi apa? Arah, terarah, tak terarah. Apa bezanya? Cuba tengok grafnya. Bucu ada, tepi ada lagi. Apa lagi yang beza? Cepat. Nampak tak bezanya tu? Kelas, respon. Boleh? Apa yang kamu nampak? Bagi respon cepat. Tengok graf, apa yang kamu nampak beza daripada graf-graf sebelum ini? Tak ada jawapan? Bersambung. Sarah kata bersambung. Lagi? Yang lain? Lagi? Uzairi, Nadia, Ilabarasi, Aiman, Rati. Apa jawapan kamu? Apa-apa je yang kamu nampak pada graf tu beza dengan sebelum ni. Apa yang kamu nampak? Apa dia? Nombor. Nadia kata nombor. Okey, lagi? Yang lain? Lagi.
Aiman, Huzairi, Rati. Tak tahu? Okey. Betul lah Nadia punya jawapan tu, nombor. Sebelum ni kita tak jumpa pun ada graf ada nombor kan? Betul tak? Ada nombor tu, nampak? Ada 20, 25, setiap tepi tu dia letak nilai. Nampak? Yang itulah dipanggil berpemberat. Okey, berpemberat. Nombor-nombor itulah yang dipanggil berpemberat. Okey. Tu ya, ingat Jadi graf berpemberat ni dia ada nilai setiap tepi tu. Dia letakkanlah berapa nilainya. Okey. Lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Dia suruh lukis balik berdasarkan graf yang dibagi tu. Kamu lukis balik. Syaratnya bucunya adalah semua P, Q, R, S, T tu. Tepi tu boleh dikurangkan. Okey. Sebab kita nak dia jadikan pokok. Gambar yang ni bukan pokok kan? Sebab apa bukan pokok? Sebab dia bercantum semua kan? Dia bercantum semua. Lepas tu satu bucu tu ada banyak tepinya. Kan? Setiap tepi tu bersambung-sambung bucunya. Okey, jadi dia bukan pokok. Jadi kamu kena lukis satu pokok. Okey. Dengan pemberat yang paling minimum. Okey, cuba kita tengok. Langkah satu. Cuba tengok langkah satu. Cuba tengok langkah satu ya. Muka surat 141. Dalam ni pun ada. Okey. Ni soalan asal. Okay, cuba tengok penyelesaian dia. Tengok dia lukis. Dia buang tepi PT tu. Cuba tengok penyelesaiannya. Ini yang langkah satu. Dia try lah kan. Maksudnya dia try. Ini gambar asal Ini graf asal. Okay, nampak dia buang apa? Dia buang yang ni PQ dengan PT. Dia buang tujuan dia untuk mengurangkan pemberat, nilai pemberat. Ya. Ni dia bagi tahu kat sini ni. 3 tepi perlu dibuang dia kata. Satu lagi yang ni. Dia buang. PQ, QR, PT. Dia buang 3 tu. Ya, dia buang tepi 3 ni. Dia buang. Okay. Lepas tu bila dia jumlah tu dapatlah sikit. Kita tengok. Graf di atas. Bila dia lukis macam tu kita tengok. Graf tu bukan pokok. Sebab apa? Sebab bucu P tu tak berkait dengan bucu lain. Dia tertinggal seorang-seorang kat sini kan, P ni. Nampak P ni kat sini seorang-seorang. Mana boleh? Dia mesti berkait setiap bucu tu. Okay, jadi dia bukan pokok. Kan soalannya tadi, dia nak lukis satu pokok dengan nilai pemberat yang minimum. Minimum tu paling sikit ya. Bila ditambah semua, sikit. Syaratnya boleh berhubung setiap bucu tu. Pokok pokok mesti berhubung setiap bucu tu. Jadi syarat pertama dia tak penuhi lah untuk pokok. Bucu P tidak dikaitkan dengan bucu lain. Kemudian apa lagi syarat tak dipenuhi? 3 tepi RS, ST dan RT. Okay, RS lagi ST dan RT. Okay, 3 tu mengaitkan 3 bucu saja. Okay, 3 tepi RS, ST dan RT mengaitkan 3 bucu sahaja. Antara tu sahaja. Okay, dia tak mengaitkan semua. Okay, jadi dia bukan graf pokok. Maka tak boleh lah kan? Langkah satu tak boleh. Okay. Cuba kita tengok langkah 2. Tengok langkah 2. Okay, langkah 2. Tengok gambar dia. Lain sikit kan benda tadi? Nampak? Lain sikit.
Okey, langkah 2 ni gambar dia macam ni pula. Tengok ni. Lain sikit. Dia buang apa? Dia buang yang dekat PQ, dia buang dekat QR, dia buang dekat RS. 3 dia buang. Okay. 3 tu dia buang, lepas tu dia pun cantumkan yang lain tu masih ada lah. TS, TR, TQ, TP. Ni semua ada kan. Okay. TS, TR, TQ, TP. Tu masih ada lagi. Lepas tu okay, kenapa dia pilih macam tu? Cuba tengok penerangan dia. Yang pertama antara pemberat bernilai 19 dengan 25, mana 19 25 tu? Yang ini dia tengok kat P. P ni ada dua, satu PT, satu PQ. Kita kena buang satu sebab dia ada dua pula kat situ kan tepinya. Kat sini asalnya 20. Dia pilih antara 19 dengan 20, dia 25 sorry. 25 kan asalnya. Antara 19 dengan 25 yang mana dia nak buang? Dia buanglah 25 besar lah tu yang dia buang. Okay, dia ambil yang 19. Dia ambil yang 19. Okay, lagi. Antara pemberat, tengok yang kedua pula alasan dia. Antara pemberat 12, 14 dengan 17. Okay, dia ambil buku cuti tadi, dia pilih 12, 14 dengan 17 kat sini. Satu lagi. Pemberat bernilai 17 perlu dikeluarkan. 17 tu kat sini. Dia keluarkan 17. Okey, dia pun keluarkan 17, padam. Okey. Keluarkan 17. Tinggallah yang pemberat 14 dengan 12. Okay, jadi sekarang dapatlah kan graf pokok. Graf yang terhasil adalah pokok jumlah pemberat. Tambahkan yang ada tu. 10 tambah 12 tambah 14 tambah 19. Okey, dapatlah. Tadi satu lagi apa syarat pokok? Jumlah bucu jumlah tepi tolak satu daripada jumlah bucu. Cuba cek. Bucu dia 1, 2, 3, 4, 5. Bucu 5. Jadi tepinya garis tu ada 4. Betul lah kan? 5 tolak 1, 4. Jadi betul lah. Bila tambahkan pemberat pun berkurang. Maka betul. Okay. Dia tak semesti satu jawapan je. Boleh je buat jawapan lain. Macam mana buat jawapan lain? Kalau buat jawapan lain macam mana? Macam ni contohnya. Kita cuba lepas tu kita banding. Mana yang lebih pemberatnya, nilai pemberatnya minimum. Kalau kita buat jawapan lain dia nak minimum tau yang penting, bukannya pokok je. Yang ni P, Q, yang ni R, S, ini T kan. Cuba kita buat dia macam ni. P, Q, Q, T, T, R, R, S. Kalau kita cek bucu 5, tepi 4 kan? 1, 2, 3, 4. 4. Tepi dia 4. Betul lah kan? Pokok. Kita tengok dia punya pemberatnya. PQ berapa? 25. QT 10. TR 12. RS 17. Macam tu. Okay. Cuba tambahkan. 25 tambah 10 tambah 12 tambah 17. Okey, berapa jawapan? Berapa jawapan? 25 tambah 10 tambah 12 tambah 17. Berapa jawapan? 64. 64. Okey, sekarang cuba bandingkan dengan jawapan dalam contoh tu. Mana yang paling minimum?
Jawapan langkah kedua tu lah kan. Jadi yang ini dia tak minimum. Yang langkah kedua ni lagi minimum. Jadi sebab itulah dia ambil langkah kedua. Okay, ada lagi tak yang lain? Kalau kita buat yang lain pun yang langkah kedua itu paling minimum. Jadi kamu kena cari paling minimum. Okey, ada soalan? Kalau faham kat tangan? Kalau faham kat tangan? Zaira angkat tangan lagi. Maisarah angkat tangan lagi. Nadia, Aiman, Elaborasi, Rati. Faham tak? Mana semua tu? Nadia, Aiman, Elaborasi, Rati. Nak type dekat message pun boleh. 2 orang je angkat tangan ni. Faham? Elaborasi tu. Faham? Lagi. Faham, Nadia faham. Rati faham. Okey, bagus. Okey. Faham ya? Sekarang cuba tengok praktiskan diri 5.1C. Cuba tengok praktiskan diri 5.1C. Nombor berapa? Nombor 6. Cuba tengok nombor 6. Okey, cuba tengok nombor 6. Tengok soalan dah. Tengok dulu soalan dia. Dan fahamkan. Dah faham dah? Ya, nombor 6 ni. Okay, siapa nak try lukis satu jawapan? Okay, boleh try lukis satu jawapan. Dia rajah ni menunjukkan satu graf tak terarah dan berpemberat. Lukis satu pokok. Macam tadilah pokok. Dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Dia nak minimum. Maksudnya paling sikit. Okay, cuba. Siapa boleh lukiskan? Boleh, ada yang boleh masuk dalam Jamboard? Kalau tak, kamu boleh je lukis dekat kertas lain. Kalau tak boleh masuk Jamboard kan. Lukis kat kertas lain, lepas tu PM saya. Nanti saya boleh paparkan. Okay, siapa boleh masuk Jamboard lukis? Ada? Ada tak yang boleh lukis? Ada yang boleh lukis? Last. Ada yang masuk. Okay, cuba lukis.
Tak kisah macam mana pun, lukis je. Yang penting dia pokok, lepas tu nanti kita tengok dia punya jumlahnya berapa. Okay. Boleh lukis. Yang lain kalau tak boleh nak masuk Jamboard, kamu PM saya. Kamu lukis dekat mana, snap, gambar, PM saya. Saya paparkan. Boleh? Okay, boleh mula lukis siapa yang masuk tu. Tengok graf asal, lepas tu kamu buang mana-mana tepi yang tak perlu ataupun yang berat ke apa kan. Dan try. Nanti kita banding lah jawapan mana yang paling sikit. Minimum. Bila kamu pilih lah tengok mana yang berat. 3 berapa? 4-2. Boleh tak buang 4-2 tu? Kalau boleh buanglah. Ada tak jalan lain nak sambungkan TRS tu? Ada. Dia boleh buang. Macam tu lah contohnya. Lepas tu tengok lagi apa yang berat lagi. 38. 38 tu kalau kita buang, ada tak tempat lain dia nak sambung? Kalau ada, buanglah 38 tu, tepi 38. Macam tu lah cara dia. Terus tengok lagi apa lagi yang berat. 36. Kalau boleh, kalau U dengan R tepi UR tu boleh buang, try buang. Kalau tak boleh jangan buang. Macam tu lah maksudnya. Kena try macam tu. Pastikan setiap bucu tu bersambung sebab dia nak pokok kan. Pokok mesti bersambung. Setiap bucu tu ada kaitan atau ada sambungan. Boleh? Yang dah masuk Jamboard ni lukis lah. Silakan lukis. Ada yang PM saya ke? Tak ada. Boleh PM saya jawapan? Cepat. Saya menunggu. Cepat. Boleh? Dah keluar dah dekat Jamboard tadi. Apa jawapannya? Kelas boleh ke buat? Saya bagi masa ni. Sedang buat ke? Kelas? Kalau tak boleh nak tanya apa-apa tanya. Maisara dah hantar. Okay, Maisara dah hantar. Okay, Maisara dah hantar satu gambar. Sekejap saya sharekan. Okay, nampak tak? Yang lain nampak tak? Saya masukkan dalam tu lah, senang. Okay. Saya akan masukkan dalam ni. Boleh nampak kan? Okay, saya masukkan dalam Jamboard tadi. Kita check betul ke tak.
Okay, tengok Jamboard tadi. Saya akan masukkan dalam ni. Okay. Kita tengok gambarnya. Ni. Ni Sarah ada bagi. Okay, kita tengok betul ke? Okay, dia buang apa tu? Mula-mula kita tengok yang paling banyak nilainya adalah 42 kan? TR. Ni tertinggal T ni Sarah. Ini T Sarah buat T kat situ. Okay. Kalau ada jawapan lain hantar nanti saya share kat sini. Kita bincang yang Sarah punya jawapan. T kat sini. Lepas tu dia dah buang TR di sini, dia buang 42 tu. Dia buang di situ. Ya. Tapi masih lagi T boleh sambung kat S kan? R pun boleh sambung kat S, betul? Okay, boleh. Lepas tu dia buang pula apa lagi? QR. Yang ini dia buang. Yang itu 38. Besar juga nilai dia buang. Dia buang. Bila dia buang, Q boleh sambung ke? Q boleh lagi sambung dekat P. Boleh lagi sambung dekat R. Boleh sambung lagi dekat S. Betul. 36 lagi. 36. Mana 36? UR ni pun dibuang. Ni 36. Dia buang 36. Okay, kalau dia buang, cuba tengok U dengan R tu masih bersambung ke? Dia buang UR. U boleh bersambung dengan S. R boleh bersambung dengan S. Betul. Lagi. Lepas 36, 32 kan? Okay, 32 tu kalau kita buang. Kalau kita buang 32 kan? Kalau kita buang yang ni. US. Kalau kita buang US, mana boleh nanti gambar raja atas dia jadi macam ni. Lepas tu. Macam tu. Yang ini tak ada. Kalau itu tak ada bersambung lah kan? Tak boleh buang. Jadi yang ni betul lah. Tak payah buang. Betul. Ya. Tak boleh buang. Lagi. Apa lagi yang besar kat situ? 30. TS tu kalau buang boleh? Tak boleh lah kan? Kalau kamu buang TS, nanti T tak bersambung dengan S. Jadi tak boleh. Ada lagi? Apa lagi? Lepas 30 apa lagi yang besar? 34. 34 ni tadi 32 dah buang, 38 dah buang. 32 tak buang, sorry. Tadi mula-mula yang dia buang 42, lepas tu 38, lepas tu 36. 32 lagi. Okey, lepas tu 34. Besar kan 34 ni. Cuba tengok. PT pun dia buang. PT tu dia buang tak ada menjelaskan apa-apa kan? Sebab apa? P boleh bersambung dengan U. T boleh bersambung dengan S. Jadi dia bersambung. Okey? Dia bersambung. Okey, jadi betul lah tu. Okey, yang lain boleh buang ke? Memang tak boleh kan? Cuba kalau kamu buang. 18 nak buang. Tak boleh. 24 nak buang. Tak boleh. Nanti Q nak sambung kat mana sebab kita dah buang yang lain. Jadi betul ke tak jawapan ni? Betul. Okey, tahniah. Tahniah Masyarah. Ada tak jawapan lain? Nadia ada jawapan. Okey, kita tengok pula jawapan Nadia. Sekejap Masyarah hantar 2 jawapan kan? Nadia delete. Kenapa delete Nadia? Apa Nadia delete? Nak share. Tak apa. Kita nak bincang. Tak nak Nadia? Tak nak share? Tak apalah. Okey. Sekarang ni faham kan apa yang saya terangkan tadi?
Faham ke tidak? Faham. Okey, bagus. Siapa faham? Angkat tangan. Faham angkat tangan. Uzairi faham, Maisarah faham. Lagi? Lagi siapa faham angkat tangan? Type dekat mesej pun boleh. Rati faham. Nadia faham. Lagi? Okey, Aiman faham? Aiman tak muncul ni ya. Okey. Rasanya setakat tu sahaja untuk hari ini. Ya, untuk hari ini setakat tu sahaja. Jadi latihannya apa? Latihannya buat yang tadi tu. Letak latihan lain. Okey. Latihannya. Latihannya cuba tengok praktis komprehensif muka surat 149. Praktis komprehensif muka surat 149. Okay, nombor 7. Ni lebih kurang macam ni lah soalan dia. Yang tadi tu tak payahlah ambil yang ni ya. Latihannya adalah praktis komprehensif. Praktis komprehensif. Okay. Muka surat nombor 7. Nombor 7. Muka surat 149. Okay. Praktis komprehensif nombor 7. Muka surat 49. Ni ya. Nombor 7 muka surat 149. Nombor 7 je. Tengok gambar tu dia suruh cari apa? Graf. Okay, graf yang diberi tu tak terarah. Menunjukkan kedudukan 6 buah rumah di sebuah kampung. Seorang jujur perlu ke semua rumah tersebut bermula dari rumah A dan berakhir di rumah F. Kamu kena mula daripada A dan hujung dia F. Lepas tu lukis satu graf terarah. Maksudnya kalau terarah apa? Kena ada nak panah lah. Start dari mana, lalu mana, hujungnya kat mana. Lepas tu kamu buanglah mana-mana pemberat yang tak perlu kan. Supaya dia akan jadi satu graf terarah dan jarak terpendek. Okay, jarak terpendek. Itu saja. Maksudnya nanti kamu jumlahkan, itulah paling sikit. Ya. Okay, itu saja. Boleh? Okay, setakat tu saja untuk hari ini. Kita akan sambung hari Rabu. Hari Rabu.